Ni kancil ni. Pelanduk. Kancil lah Pak Liman. Orang kata pelanduk. Cik tengok video tu betul-betul. Regular followers of the channel may notice there is some similarity here between this and the Perodua Nipper that was on the channel a few years ago. And that's because this is an L200 Mira and the Perodua Nipper is an L200 Mira made in Malaysia. Ini bukan kancil. Kan Pak Liman dah ngabur. Pelanduk dua serupa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan agar semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan, iaitu pelanduk. Pelanduk ini duduk dalam satu keluarga yang besar dengan rusa dan juga kijang. Tetapi pelanduklah dikira sebagai adik bongsu kerana saiznya yang kecil. Pelanduk juga turut dikenali sebagai kancil. Tetapi kancil juga merupakan salah satu daripada jenis-jenis pelanduk. Mungkin kebetulan di Malaysia, kancil lebih banyak ditemui daripada jenis-jenis pelanduk yang lain. Disebabkan itulah kita mengenali kancil sebagai kancil dan bukannya jenis-jenis daripada pelanduk. Seperti saudaranya rusa dan kijang, pelanduk juga adalah haiwan herbivor yang mana ia makan hanya tumbuh-tumbuhan. Saiznya yang kecil menyebabkan ramai orang beranggapan bahawa pelanduk ini tidak mempunyai jari kaki. Tetapi sebenarnya ada. Ianya sangat kecil dan juga tidak kelihatan sekiranya pelanduk ini dilihat daripada jauh. Di negara jiran kita pula, mereka berfahaman pelanduk ini adalah kacukan di antara rusa dan juga tikus. Ada juga kebenarannya apabila kita melihat pelanduk ini, ia mempunyai ciri-ciri seperti tikus dan juga rusa. Di alam liar ataupun di dalam hutan, rusa hidup bersendirian dan bertemu apabila ingin mengawan. Pelanduk dikatakan boleh hidup selama 14 tahun. Bagi pelanduk betina pula, ia tidak mempunyai musim mengawan. Ia boleh bunting sepanjang tahun. Setiap kali bunting dan kehamilan pelanduk, hanya seekor anak saja yang boleh dilahirkan. Dan kemudian anak pelanduk ini akan dijaga selama 3 bulan. Jika disebutkan tentang Syekh Alam di Rimba, sudah tentu ramai yang menggarukan kepala. Siapa pula Tok Syekh ni? Tetapi jika disebut sang kancil, daripada setutur orang hinggalah kanak-kanak pastinya mengenali sang kancil. Tidak nafikan orang lebih mengenali kisah-kisah sang kancil daripada hikayat pelanduk jenaka. Sedangkan kisah sang kancil itu adalah sebahagian daripada hikayat pelanduk jenaka. Ia dikatakan digarap pada 1650 Masihi dan juga dikatakan sebagai manuskrip tertua yang pernah dijumpai. Ia mengisahkan tentang pelanduk ataupun sang kancil yang bijaksana. Sejak kebelakangan ini timbul persoalan, adakah sang kancil ini benar-benar bijak ataupun ianya pandai menipu? Apapun pendapat anda, saya mengajak anda untuk melihat sang kancil ini daripada segi sudut yang positif demi kebaikan untuk kita semua. Berikut adalah jenis-jenis pelanduk yang ada. Mari kita saksikan. Berikut adalah beberapa khasiat yang ada pada pelanduk. Mari kita saksikan. Mampu mencegah penyakit jantung dan angin ahma kerana kandungan proteinnya yang tinggi. Baik untuk mereka yang ingin menurunkan berat badan dan juga masalah kolesterol kerana kandungan kolesterolnya yang rendah. Meningkatkan daya tahan tubuh kerana kandungan vitamin B3-nya.
menguatkan tulang kerana kandungan kalsium yang ada, meningkatkan metabolisme tubuh badan kerana kandungan proteinnya dan juga zat-zat mineral. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik tentang pelanduk. Mari kita saksikan. Terdapat pelanduk jantan yang mempunyai taring. Pelanduk betina sedia untuk mengawan semula setelah setengah jam melahirkan anak. Pelanduk juga pandai berenang dan juga menyelam sebagai mekanisme pertahanan diri jika diserang pemangsa. Pelanduk juga mampu menyelam di dalam air selama 4 minit. Ketika menyusukan anak, pelanduk betina akan berdiri dengan 3 kaki sahaja. Pelanduk melupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Itulah keindahan peribahasa. Pada satu situasi, kita mungkin terlepas pandang dengan bencana ataupun musibah. Tetapi ingatlah bahawasanya selagi ada orang berhasad dengki, selagi itu bomoh boleh mencari makan. Macam je bunyinya. Bahaya itu sentiasa ada, tetapi janganlah kita anggap musibah itu akan terlepas ataupun tiada lagi selepas daripada itu. Samalah seperti rezeki, musibah juga tidak pernah salah alamat. Apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, setiap apa yang kita hadapi, musibah yang kita tempuhi, itu adalah sebahagian daripada ingatan Tuhan untuk kita kembali kepadanya. Dengan doa-doa yang kita lafazkan dan juga hasrat hati kita yang kita lontarkan, supaya kita sentiasa dekat, dan juga pengharapan kita untuk pertolongan Tuhan. Pelanduk yang kita ingat dua serupa itu mungkin boleh jadi serampang dua mata. Yang kita ingat itulah ujian untuk kita, tetapi sebenarnya itulah bala yang didatangkan Tuhan untuk kita. Renung-renungkanlah. Itu saja untuk siri kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.